Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah pada subuh ni kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 41. So pada subuh ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 42 dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akkaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'an. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Innallaha yuhibbul muqsitin. Yang bermaksud, mereka suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram seperti rasuah dan sebagainya. Oleh itu, kalau mereka datang kepadamu, maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah, atau berpalinglah dari mereka. Dan kalau engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan dapat membahayakanmu sedikit pun. Dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antara mereka dengan adil. Kerana sesungguhnya Allah Maha mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Ayat 42 surah Al-Ma'idah ni menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang Yahudi dan juga arahan Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika orang-orang Yahudi datang meminta hukum atau memutuskan sesuatu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama Allah Ta'ala sebut dekat sini, samma'una lil kadhib. Mereka, orang-orang Yahudi, sangat suka mendengar berita-berita dusta. Maksud as-sama' dekat sini mendengar. Kata para ulama, bukan sekadar mendengar dengan telinga, tetapi hahuna sam'un istijabah. Maksudnya mereka mendengar dan mereka menerima berita-berita dusta tersebut. So pada ayat ni Allah Ta'ala mencela orang-orang Yahudi yang mana mereka suka mendengar berita-berita dusta dan mempercayainya. Maka daripada sini kemudian kita ambil satu pengajaran. Kalau orang yang suka mendengar berita dusta sahaja dicela Allah Ta'ala, lalu bagaimana dengan orang yang berdusta?
mendengar berita-berita dusta sahaja, mempercayai berita-berita dusta sahaja, dicela Allah Ta'ala, lalu bagaimana dengan mereka yang berdusta? Maka berdusta dalam Islam adalah satu dosa yang sangat besar. Maka disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Hendaklah kamu bersikap jujur, kerana kejujuran membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kamu kepada syurga Allah. Sebaliknya, janganlah kamu berdusta, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, kerana dusta itu membawa kepada keburukan, wa innal fujur yahdi ila an-nar, dan keburukan itu pula akan menggiring kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi, mereka suka mendengar berita-berita dusta dan mempercayainya. Berita-berita dusta daripada siapa? Daripada pemimpin-pemimpin mereka, daripada tokoh-tokoh mereka. Ini menunjukkan min qillati dinihim wa aqlihim, kerana lemahnya agama dan akal mereka, sehinggakan mereka suka mendengar berita dusta dan mempercayainya. Maka kita orang Islam, Allah Ta'ala beri panduan. Ketika mana kita mendengar satu khabar berita yang disampaikan, kita tidak boleh serta-merta terus mempercayainya. Maka al-khabar atau khabar kita sebut dalam bahasa Melayu itu ihtamal as-sidq wal kadhib. Definisi daripada khabar dalam literatur Islam itu ihtamal as-sidq wal kadhib. Masih ada kemungkinan betul dan ada kemungkinan dusta. Kalau sampai satu khabar berita kepada kita, khabar berita itu mungkin betul dan mungkin dusta. Itu maksud daripada khabar, ya, definisi daripada khabar. So, kita diberi Allah Ta'ala panduan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang suatu khabar berita dibawa oleh orang fasik, fatabayyanu, maka cari kejelasan dia dahulu. Fatabayyanu dekat situ ada juga ulama membaca dengan fatathabbatu. So, ada dua qiraah, ada yang membaca fatabayyanu dan ada yang membaca fatathabbatu. Dua qiraah ni kemudian mendatangkan dua pemahaman yang saling menguatkan. Kalau fatabayyanu artinya cari kejelasan dia, tabayyun, perlu kita cross check betul ataupun tidak, ya. Fatathabbatu itu perlu kita melihat secara detail lagi, perlu kita melihat secara detail lagi. Mungkin sesuatu itu berlaku betul, tetapi adakah hakikat dia begitu? Zaman Nabi SAW, suatu malam Nabi pernah berjalan membawa salah seorang isteri Nabi SAW. Tak silap saya, Safiyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi berjalan pada waktu malam. Kita tahu sendirilah, zaman Nabi tak ada lampu macam kita sekarang. Kita sekarang ni ada elektrik terang. Walaupun malam kita boleh mengenali wajah orang. Ketika mana Nabi membawa ketika mana Nabi membawa isteri Nabi berjalan pada waktu malam tu, tiba-tiba ada dua orang sahabat lalu. Ketika mana dua orang sahabat ni melihat Nabi membawa seorang perempuan yang mana itu adalah isteri Nabi, mereka melajukan langkah mereka. Ya, mereka melajukan langkah mereka. Nabi faham bahawa sudah mulai ada su'udzan, buruk sangka daripada hati mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW panggil mereka. Nabi kata, ini adalah Safiyah. Ya. Seandainya mereka mengkhabarkan bahawa malam tadi Nabi SAW berjalan dengan seorang perempuan, betul khabar tu. Tetapi kalau setakat itu saja, orang mungkin akan membuat spekulasi. Orang mungkin akan membuat sangkaan buruk kepada Nabi.
maka perlu dicari hakikat dia macam mana. Siapa perempuan tu? Ternyata adalah isteri Nabi SAW. So apa salahnya? Tak ada salah. Ya. So orang-orang Yahudi ini samma'una lil kadhib. Mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta dan mempercayainya. Iaitulah berita-berita dusta yang datang daripada tokoh-tokoh mereka terutamanya. Ini semua min qillati dinihim wa aqlihim. Kerana kurangnya agama dan akal mereka. Maka orang yang beragama dan sempurna akalnya sentiasa berhati-hati dalam menerima khabar berita. Ya. Jadi berdusta, mendengar kata-kata dusta sahaja tak boleh, apatah lagi menyebarluaskannya, apatah lagi melakukan dusta itu. Maka itu merupakan dosa besar. Yang kedua kata Allah Ta'ala, akaluna lis-suht. Mereka sangat suka memakan yang haram. As-suh dekat sini dimaknai makanan yang haram. Bahkan berdasarkan pentafsiran setengah ulama, as-suh dekat sini bermakna rashwah. Ya. So orang Yahudi ini mereka sangat suka memakan makanan yang haram. Ya. Al-malul haram. Ya, bima ya'khudunahu, iaitulah harta yang mereka ambil daripada kalangan awam mereka. Min awamihim, daripada kalangan awam mereka. Kemudian mereka makan. Mereka nikmati. Ya. Makanan yang haram dekat sini Allah Ta'ala sebut dengan kata as-suht. Kenapa begitu? Kata para ulama, summiya al-mal al-haram suhtan. Summiya al-malul haram suhtan. Disebut harta yang haram itu dengan suhta li'annahu yashutu at-ta'at ayudhibuha, kerana makanan yang haram itu menghilangkan ketaatan. Jadi Allah Ta'ala sebut makanan yang haram itu sebagai as-suht, ya, kerana makanan yang haram itu menghilangkan ketaatan kepada Allah. Jadi salah satu akibat buruk daripada memakan makanan yang haram itu menghilangkan ketaatan kita kepada Allah. Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala ada menyebut dalam kitab beliau Minhajul Abidin, mengutip perkataan salah seorang ulama, salah seorang ahlul hikmah, bahawa ada orang yang terhalang daripada solat malam kerana memakan sepotong roti yang haram. Ya. So semakin banyak seseorang memakan makanan yang haram, maka semakin hilanglah ketaatan dia kepada Allah. Cuba perhati. Orang yang gemar memakan makanan yang haram, berat sungguh dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nak sembahyang tu berat, nak baca Quran berat, nak sedekah berat. Ya, nak bangun malam lagi berat, nak baca Quran lagi berat, nak hadir majlis ilmu lagi berat. Kenapa? Kerana makanan yang haram itu Allah Ta'ala sebut as-suht. As-suht itu li'annahu yashutu at-ta'at ay yudhibuha, kerana makanan yang haram itu menghilangkan ketaatan. Jadi orang-orang Yahudi ini, mereka orang-orang yang gemar memakan makanan yang haram, ya, seperti tindakan rashwah dan lain sebagainya. Maka kalau ada orang yang ada orang yang suka memakan makanan yang haram, seperti mungkin dia terlibat dengan rashwah. Rashwah ini tidak mesti berlaku di dalam kerajaan, tapi di mana-mana sektor, ya, rashwah ni ada je. Ya, bukan saja di dalam kerajaan, di luar kerajaan pun banyaknya tindakan rashwah ni. Ya. Sesiapa sahaja yang memakan makanan yang haram, terutama melakukan rashwah, maka sesungguhnya ia telah menyamai orang-orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu telinganya suka mendengar kata-kata dusta, mulutnya memakan makanan yang haram.
apa yang didengar oleh telinganya akan masuk ke dalam hatinya, apa yang dimakan dari mulutnya akan masuk ke dalam perutnya, sehingga kan makanan zahir dan batin mereka adalah sama-sama buruk. Makanan batin mereka dusta, makanan zahir mereka makanan yang haram. Waliyadzubillah. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. Dan maka jika mereka datang kepada Muhammad, kalau orang-orang Yahudi itu datang kepada Muhammad, meminta keputusan tentang suatu perkara, meminta ditetapkan hukum tentang suatu perkara, fahkum bainahum aw a'rid anhum, maka putuskanlah di antara mereka, berilah ketetapan hukum di antara mereka, aw a'rid anhum, atau berpaling sahaja daripada mereka. So Allah Ta'ala memberi pilihan kepada Nabi SAW antara Nabi memberi hukum kepada mereka sebagaimana yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, atau Nabi berpaling saja, tak payah dilayan. Kenapa demikian? Kenapa Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi antara Nabi memberi keputusan hukum ataupun tidak? Kerana bisababi annahu la qasda lahum fil hukm syar'i illa an yakuna muwafiqan li ahwaihim. Kerana orang-orang Yahudi ni tidak ada tujuan mereka, tidak ada tujuan mereka untuk mengikuti hukum syarak kecuali sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi orang-orang Yahudi ni, dia mahu ikut hukum hakam yang Allah Ta'ala tetapkan tu jika sesuai dengan hawa nafsu dia. Kalau tak sesuai, dia akan tolak, dia tak mahu ikut. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi SAW. Kalau mereka datang meminta hukum kepada Muhammad, boleh engkau beri keputusan hukum kepada mereka berdasarkan apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada Nabi, ataupun engkau berpaling sahaja daripada mereka. Kenapa? Sebab Allah dah tahu bagaimana sikap mereka. Kalaupun ditetapkan hukum hakam kepada mereka, bukannya mereka ikut. Mereka hanya ikut jika sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka oleh kerana itu, menjelaskan hukum hakam syariat kepada mereka atau berpaling kepada mereka sama sahaja. So ini memberi pengajaran kepada kita juga, bahawa wa ala hadza fa kullu mustaftin wa mutahakim ila alim yu'lamu min halihi annahu in hukima alayhi lam yarda lam yajib al-hukm wala al-ifta' lahum. Ini memberi pengajaran kepada kita, mana-mana orang yang meminta fatwa ataupun meminta satu hukum kepada orang alim, kepada alim ulama, yang mana diketahui, orang ni telah diketahui, kalaupun ditetapkan hukum kepada dia, dia tak suka. Dia tak akan suka kecuali sesuai dengan nafsu dia. Maka orang yang macam ni, tidak wajib kita memberi hukum kepada dia ataupun memberi fatwa. Kenapa? Kita dah tahu dah, dia tak akan ikut hukum hakam syariat tu. Yang dia ikut hanya nafsu dia saja. Kalau sesuai dengan nafsu dia, dia ikut. Kalau tak sesuai, dia tak ikut. Maka memberi hukum kepada mereka atau tidak, itu sama saja, tak ada beza. Kerana hawa nafsu yang tetap dia utamakan. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Dan jika engkau berpaling daripada mereka, artinya Nabi memilih untuk tidak memberikan hukum, sebarang hukum kepada mereka, fala yadurruka syai'a, maka mereka tidak akan dapat mendatangkan kemudaratan kepadamu. Mereka tidak akan dapat membahayakan engkau wahai Muhammad walau sedikit pun. Kerana Nabi kita alaihi salatu wassalam sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Dan jika engkau memutuskan hukum di antara mereka, maka putuskanlah hukum di antara mereka bil qist, secara adil.
Ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita betapa dalam Islam Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita supaya sungguh-sungguh dalam menegakkan keadilan. Maka seandainya hukum itu ditetapkan untuk orang Yahudi sekalipun, untuk orang di luar Islam sekalipun, maka keadilan mestilah ditegakkan. Ya. Maka ada orang mengatakan begini, keadilan mesti ditegakkan walaupun langit mesti runtuh. Ya. Sebab misi utama Islam datang, salah satunya ialah untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala perintahkan untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Terlebih dahulu Allah Ta'ala perintahkan untuk berlaku adil, baru kemudian berlaku ihsan. Ini menunjukkan betapa berlaku adil adalah satu ajaran Islam yang sangat-sangat penting. Maka dalam setiap hukum hakam Islam yang ditetapkan Allah Ta'ala, itu semua ada nilai-nilai keadilan. Tidak ada satu hukum hakam dalam Islam ni yang terkeluar daripada nilai-nilai keadilan. Dan keadilan yang diajarkan dalam Islam tu bukan hanya kepada sesama Muslim, bahkan kepada mereka di luar Islam. Bahkan mungkin kepada orang yang kita tak suka sekalipun. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kerana kamu benci kepada satu kaum, kamu tak suka dengan mereka, akhirnya kamu tidak berlaku adil, kata Allah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, kerana itulah yang lebih hampir kepada ketakwaan. Maka keadilan mesti kita tegakkan sebagai seorang Muslim, bukan hanya kepada sesama Muslim, tetapi juga kepada mereka orang-orang di luar agama Islam. Bayangkan ini kepada orang Yahudi. Allah Ta'ala tetap mengatakan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qista. Dan jika engkau memutuskan hukum, maka buatlah keputusan hukum di antara mereka secara adil. Kenapa begitu? Innallaha yuhibbul muqsitin. Kerana Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ya. Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya. Maka dikatakan, hatta walau kanu zulmah wa a'da fala yamna'uka dhalika minal adal fil hukmi bainahum. Walaupun mereka zalim, musuh kita, maka itu semua tidak menghalang kita daripada berlaku adil ketika menetapkan hukum kepada mereka. Wa fi hadha bayanu fadilatil adl wal qist fil hukmi bainan nas. Dan ini merupakan penjelasan keutamaan berlaku adil di antara manusia. Wa annallaha ta'ala yuhibbuh. Dan Allah Ta'ala sangat mencintai itu. Ya, Allah Ta'ala sangat cinta kepada orang-orang yang menegakkan keadilan. Ya, maka salah satu amalan untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala tu ialah berlaku adillah kepada manusia saat memutuskan di antara mereka. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala yang berikutnya, ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kaifa yuhakkimuka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bimu'minin wa ma ulaika bil mu'minin. Yang bermaksud, dan sungguh menghairankan bagaimana mereka meminta keputusan hukum kepada kamu, padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang mengandungi hukum Allah. Kemudian mereka berpaling pula
sesudah itu dari hukummu. Dan sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, thumma qala muta'ajjiban lahu. Allah Ta'ala berfirman menunjukkan betapa menghairankan orang-orang Yahudi ini. Ya. Wa kaifa yuhakkimuka. Bagaimana sesungguhnya perbuatan orang-orang Yahudi itu sangat menghairankan. Inna sani'a haula'il yahud ajib. Perbuatan orang Yahudi itu menghairankan. Apa perbuatan mereka? Fahum yuhakkimuka. Mereka meminta hukum kepada wahai Rasulullah. Wahum la yu'minuna bika. Padahal mereka tidak beriman kepada engkau. Ya. Wala bi kitabik, dan mereka juga tidak beriman kepada Al-Quran. Pelik. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu sangat pelik. Bagaimana mereka datang meminta hukum kepada Nabi, sedangkan mereka sendiri tidak beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Wa indahumut Taurah, ay ma'a anna at-Taurata allati yu'minuna biha indahum fiha hukmullah. Ya. Padahal di sisi mereka ada Taurat yang mana mereka beriman kepadanya dan di dalamnya terdapat hukum Allah. Peliklah, mereka datang minta hukum kepada Nabi sedangkan mereka tidak beriman kepada Nabi. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Dalam masa yang sama di sisi mereka ada Taurat yang mana mereka beriman terhadap Taurat ni dan di dalamnya terdapat hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di hukmika idza lam yurdihim. Kemudian mereka akan berpaling daripada hukum yang kau sampaikan jika mereka tak suka. Maka fajama'u bainal kufri bi syar'ihim wal i'ran an hukmika. Maka dalam diri orang-orang Yahudi itu berhimpun antara kekufuran mereka terhadap syariat mereka yang ada dalam Taurat dan kekufuran mereka kerana berpaling daripada hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, ay wa laysa ulaika al muttasifuna bitilka sifah bil mu'minina billah. Maka mereka yang mempunyai sifat seperti yang tadi, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. So ini perlu juga untuk kita ambil pengajaran, ya, daripada perilaku buruk orang-orang Yahudi ini untuk tidak kita contohi. Ya, jadi mereka tidak beriman kepada Nabi tapi datang minta hukum kepada Nabi. Tidak beriman kepada Quran, datang minta hukum pada Nabi. Dalam masa yang sama, di sisi mereka ada Taurat dan mereka beriman kepada Taurat tu. Dan kalaupun Nabi memberikan penjelasan hukum, mereka akan berpaling. Oleh kerana perbuatan mereka itu, kata Allah, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya ayat 44 Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna at-taurah fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang mana dalam Taurat itu terdapat hudaw wa nur, petunjuk
dan cahaya. Ya. Petunjuk, irsyad minad dalalah. Kitab Taurat itu sama seperti kitab-kitab Allah Ta'ala yang lain. Di dalamnya terdapat petunjuk dari kesesatan. Wa nur, dan cahaya. Maksudnya bayanul li ahkam. Di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan yang menerangkan tentang hukum hakam Allah Ta'ala. Sebagaimana terangnya nur itu, maka begitulah hukum hakam Allah Ta'ala yang ada di dalam Taurat menerangi, menjelaskan hukum hakam kepada umat manusia. Di dalamnya terdapat huda wa nur, petunjuk dan cahaya. Ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu, yang mana para nabi-nabi Allah Ta'ala, mereka berhukum dengan hukum Taurat. Ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Dengan kitab itu nabi-nabi menyerah diri kepada Allah Ta'ala, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Ya. Jadi yang berhukum dengan hukum Taurat itu bukan sahaja Nabi Musa AS, tetapi Allah Ta'ala sebut an-nabiyun, beberapa nabi. Maka nabi-nabi selepas Nabi Musa AS sampailah kepada Nabi Isa, mereka masih menggunakan hukum hakam Taurat. Bahkan Injil sendiri pun tidak mengharamkan, tidak memansuhkan semua hukum hakam yang ada dalam Taurat. Maka Nabi Musa AS berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum." Saya datang pada kamu untuk menghalalkan sebahagian apa yang diharamkan kepada kamu. Artinya masih ada kesamaan ajaran yang ada dalam Taurat dan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa AS, walaupun ada perubahan ataupun perbezaan. Ya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu. Berhukum dengannya para nabi-nabi Allah Ta'ala yang aslamu. Ya, yang mana mereka Islam. Maka hakikatnya seluruh para nabi itu mereka adalah Islam. Ya. Mereka adalah Islam. Islam dengan makna orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala sebut ketika mana orang Yahudi kata Ibrahim Yahudi, orang Nasrani kata Ibrahim Nasrani, Allah Ta'ala bantah. Kata Allah, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima." Tapi dia seorang yang hanif dan muslim. Maka hakikat semua para nabi itu mereka adalah muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladzina hadu, menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi. Maka dengan Taurat itulah para nabi menetapkan hukum kepada orang-orang Yahudi. Warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Ya. Dan dengannya juga ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka menjalankan hukum Allah, sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum hakam yang ada di dalam Taurat, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya dari sebarang perubahan. Ya. So di sana juga yang berhukum dengan Taurat tu bukan saja para nabi, tetapi juga ubadul Yahud, ahli-ahli ibadat daripada Yahudi, wa fuqaha'uhum, dan ulama-ulama mereka, alladzina yarubbuna an-nas bi syar'illah, yang mana mereka mendidik manusia dengan syariat Allah. Ya, dzalika anna anbiya'ahum qad ista'manuhum ala tablighi at-taurah. Itu kerana pendeta-pendeta Yahudi itu telah mendapat amanah daripada nabi-nabi mereka untuk menyampaikan Taurat dan pemahaman kitab mereka. Wa kana ar-rabbaniyun wal ahbar syuhada ala anna anbiya'ahum qad qadaw fil yahud bi kitabillah. Dan pendeta-pendeta Yahudi itu menjadi saksi bahawa nabi-nabi mereka telah memutuskan
atau menetapkan hukum hakam kepada orang-orang Yahudi berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkata kepada ulama-ulama Yahudi itu, kata Allah Taala, fala takhshawun nas wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada manusia fi tanfidhi hukmi, dalam menetapkan hukumku, dalam mengamalkan hukumku. Fa innahum la yaqdiruna ala naf'ikum wala darrikum, kerana mereka tidak akan dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kamu. Walakin ikhshawni, akan tetapi takutlah kepadaku, fa inni ana nafi'ad dar, kerana akulah, kata Allah, yang dapat memberi manfaat dan mendatangkan mudarat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Maksudnya, wala ta'khudhu bi tarkil hukmi bima anziltu 'iwadan haqiran, janganlah kamu meninggalkan, ya, artinya tidak mengamalkan hukum hakam yang telah aku turunkan, kata Allah, dan kamu ganti dengan ganti yang sangat rendah, ganti yang sangat ringan, iaitulah habuan duniawi yang tidak bernilai, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah Ta'ala, maka mereka itulah orang kafir. Ayat ni perlu difahami secara betul, kerana hujung ayat 44 surah Al-Ma'idah ni telah dijadikan oleh setengah pengganas sebagai hujjah untuk mengkafirkan manusia, mengkafirkan negara yang tidak mengamalkan hukum Islam. Mereka kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang kafir. Maka kalau ada satu negara yang tidak mengamalkan hukum Islam, mereka langsung tuduh ni negara kafir, negara taghut. Maka ayat ni perlu difahami dengan betul. Apa maksud ayat ni? Ya, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan Allah, min a'mali ahlil kufr, itu sebahagian daripada amal orang-orang kafir, ya. Bukan kemudian dia menjadi kafir secara akidah. Dia boleh jadi kafir secara akidah kalau dia mengingkari hukum Allah. Misalkan Allah menyatakan perintah kewajipan melaksanakan syariat Islam, dia kata tak ada tu, dia mengingkari, so boleh jatuh kepada kafir. Tetapi semata-mata kerana tidak mengamalkan atau belum mengamalkan sepenuhnya hukum hakam Islam di suatu negeri misalnya, bukan berarti mereka jadi kafir. Itu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah min a'mali ahlil kufur, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu sebahagian daripada amalan orang kafir. Sebahagian amalan orang kafir. Dia tetap Muslim. Dia tetap Muslim. Cuma meninggalkan berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala tetapkan tadi, itu sebahagian daripada amalan orang kafir. Kerana orang kafir, mereka tidak mengamalkan hukum hakam Allah. Tetapi secara akidah bukan berarti mereka ni kafir. Dan negeri itu kemudian jadi negeri kafir. Maka mesti dihancurkan, mesti dilawan, ditentang. Waliyadzubillah. Jadi berhati-hati dalam memahami ayat, ya. Setengah pengganas ini mereka jadikan hujjah untuk kemudian mengkafirkan negeri-negeri kaum muslimin yang majoriti dekat situ umat Islam, tetapi mereka pandang itu adalah negara kafir, maka mereka letupkan bom dekat sana, bunuh sini dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Baik, mungkin itu sahaja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga memberi manfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.